warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Narudin bin Osman, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. The best thing in my school, yang pertama, Sekolah Menengah Tuan Kuala Latar Syarif mempunyai ruangan Read and Rest Cafe terdapat di Pusat Sumber Ibnu Sina. Read and Rest Cafe ni kita buka untuk pelajar-pelajar yang akan mengikuti kelas kemahiran Al-Quran. Kemudian kita ada dataran ilmu sebagai ganti dewan yang selalu kita gunakan dengan maksimum, iaitu perhimpunan di situ. Kita buat Qiyamul pun kita jalankan di situ. Bulan Ramadan, aktiviti Ihya Ramadan, berbuka puasa di dataran. Kemudian kita buat bacaan Al-Quran. Bila kita nak buat pada bulan Ramadan, kita akan buat di tapak perhimpunan itu di dataran ilmu. Bersukan pun, sukan-sukan karnival sukan pada hujung tahun kita jalankan di situ jugalah. Kemudian Sekolah Menengah Lalatul Syahrin, kami mempunyai LCD di setiap kelas, sebanyak 20 LCD ditempatkan di setiap kelas. Projek ini telah bermula tahun 2017, kerjasama di antara PIBG dan KSIB. Kemudian kita ada Masyair Haji. Masyair Haji ini peringkat awal, guru-guru panitia pendidikan Islam telah mempunyai replika Kaabah tapi dibuat daripada kayu. Jadi lama-kelamaan mengalami kerosakan. Jadi pada tahun 2019 kita telah berjaya menyiapkan Masyair Haji sempena dengan Surau An-Nur. Sekolah Menengah Tuan Kuala Latar Syarif telah terpilih untuk mewakili negeri ke peringkat kebangsaan dalam anugerah Imarah Surau. Masyair Haji juga digunakan untuk aktiviti PDPC, iaitu praktikal untuk ibadah haji dan juga praktikal ibadah haji dan umrah untuk tingkatan 4 dan 5. Transformation for my school, yang pertama sekali pengucapan awam. Yang ni kita lakukan pada hari Selasa, hari Khamis dan hari Jumaat. Hari Selasa adalah untuk bahasa Inggeris. Hari Khamis Pusat Sumber ada wakil pelajar akan membuat ulasan buku. Juga ada satu lagi, selepas ada 2 hari itu kita dapat buat, iaitu daurah hadis dan juga bahasa Arab. Dan kita selang-seli bahasa Arab, bahasa Perancis dan bahasa Cina. Bermakna Sekolah Menengah Tuan Kuala Latar Syarif mempunyai, kita tawarkan kepada pelajar untuk mengambil bahasa Perancis tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Puan Pengetua, Puan Halia, dan juga pada kawan pengiring saya, Cikgu Midi, dan juga pegawai daripada Bahagian Teknologi Pendidikan, PKPK, guru-guru kanan serta guru-guru yang turut bersama dalam orang kata perjumpaan inilah. Okey, baik. Jadi apa yang dibentangkan tu, saya nampak ada visionnya, ada missionnya yang betul lah, tak ada masalah. Tak ada masalah kalau kita boleh menuju kepada apa yang dikatakan tadi. Dan there are some specialties dalam sekolah ni. Saya nak congratulate Cikgu Pusat Sumber, boleh buat kafe dalam Pusat Sumber. Okey, saya nak melihat kepada 3 aspek, iaitu pelajar yang kita nak lahirkan di sekolah yang bertaraf Ivy League ni. Dia ada 3. Yang pertamanya adalah daripada aspek knowledge, aspek dia sebagai seorang scholar. Jadi nak senang, saya selalu dulu kata kat budak-budak saya, keluar daripada sekolah ni at least kamu mesti 5A ke, 6A ke, 7A. Paling teruk result kamu boleh dapat C. Senang. Jadi cikgu tetapkanlah satu sasaran
yang sesuai dengan pelajar-pelajar cikgu. Tapi kalau tengokkan daripada kelayakan yang masuk tu, sebenarnya pelajar-pelajar di sini adalah standard pelajar-pelajar sekolah berasrama penuh. Sebab saya pun masih lagi mendapat pelajar yang ada C. Yang satu A pun masih lagi masuk ke sekolah asrama penuh. Tetapi di sini mungkin pelajar yang result macam tu, tetapi dengan background family yang lebih baik. Tetapi kami, kalau pelajar yang satu A yang ada C tu adalah kumpulan miskin tegar ataupun B40 yang memang support daripada family ni memang tak ada lah, memang harap kat sekolah semata-mata. So which means that kita boleh pergi kepada satu tahap yang mana result kita ni sama level dengan sekolah SPP ataupun MRSM. Dan kalau kita tengok pengetua kata dia berpuas hati dengan 3.35, I boleh katakan we must improve on that. Kita kena improve lagi lah, sebab this is control school dengan kemudahan, dengan sekolah yang dibina oleh bukan JKR, oleh apa ni? Consultant. Consultant. Itulah dia. Yang keduanya adalah skills, kemahiran. Ni yang kita nak bagi tahu pada anak-anak kita. Yang ketiga adalah values. Kenapa saya kata perlukan kemahiran, perlukan knowledge, perlukan values? Sebab anak-anak kita ni akan berjuang dalam satu zaman yang dikenali sebagai IR 4.0, zaman IoT, Internet of Things, dan juga kalau di Japan dia dah tak cerita IR 4.0 dah, dia dah cerita Society 5.0. Dan dia pula sedang bercerita sekarang ni tentang digital nomads. Bagaimana orang telah menjana pendapatan dengan menjadi digital nomads. Kan, dia boleh duduk di mana-mana, ada satu komputer, dia boleh menjana keuangan untuk diri dia. That is the future of our students. Apa yang pengetua tunjuk tadi, future untuk sekolah ni. Tapi saya nak memperbesarkan horizon pemikiran cikgu-cikgu yang ada dalam ni. That is the future of our students. If you got kids umur 9 tahun, 10 tahun, future dia akan lebih hebat lagi. Kan? Jadi saya tak dapat nak keluar daripada untuk bercakap tentang how we need to redesign our curriculum. Membentuk semula curriculum. Sebab apa? Untuk sekolah-sekolah yang berada di Ivy League seperti sekolah Lailatul Syarin ni, SMK Lailatul Syarin ini, kita tak boleh tunggu arahan daripada pihak kementerian ataupun JPN untuk redesign the curriculum, because I think if we wait for the instruction, we are too late, a bit too late dengan keperluan dan kemampuan pelajar-pelajar di sini. Okey, So, yang pertamanya, bila saya sebut tentang redesign the curriculum ni, saya nak juga tuan-tuan ataupun cikgu-cikgu mengambil satu konsep yang sebenarnya dalam pendidikan kita ni hanya ada curriculum. There's no such thing as co-curriculum lah. Tetapi hanya untuk memudahkan pembahagian itu, maka kita adakan co-curriculum. Tapi sebenarnya curriculum saja dah cukup. Because anything new, knowledge baru yang you dapat, experience baru yang you dapat, values baru yang cikgu instill dalam diri you, that is the curriculum. That is the curriculum. Okay, there are 3 components macam mana nak redesign the curriculum. Yang pertama sekali adalah syllabus. Untuk kita benar-benar memahami syllabus dan untuk kita mengintegratekan syllabus kita. Saya bagi contoh macam ni lah. Kalau kita pergi jamuan Chinese course, dia kata kan, Chinese course, mula-mula dia hantar apa ibu? Shark's fin soup. Tapi sebenarnya bukan shark's fin soup dah. Dia sarang burung saya rasa. Shark's fin soup ni mahal kan. Lepas itu dia hantar apa? Nasi goreng. Lepas tu dia hantar pak choy. Lepas tu dia hantar ayam lemon. Lepas tu dia hantar ikan steam. Betul tak? Satu kita makan. Itu adalah
silibus cara lama. Bab 1, bab 2, bab 3 exam. Bab 4, bab 5, bab 6 exam. Redesign the curriculum dalam silibus ni adalah mengintegratekan satu, maybe kita boleh mulakan dengan bab 7. Terus mula bab 7. Mungkin boleh mula bab 7, bab 3, bab 5, bab 4. Tak ada masalah. Dan juga boleh integratekan sains, ambil sejarah sekali masuk dalam tu. That's why kena betul-betul memahami silibus. Kena betul-betul tahu KSSM, DSKP dia. Sebab tu cikgu mestilah expert in subject content better. Kan? Apa yang you ajar, you mesti expert. Kalau tanya bab 7 pasal apa? Maksudnya belum terah lagi. Okey? Okey, itu yang pertama. Okey, dan kemudian kita juga kena lihat. Ini mungkin tak berlaku di sinilah because our target is to the maximum. Tapi kalau sekolah-sekolah yang budak dia tak apa boleh pi, jadi redesign the syllabus ni bermaksud design curriculum ni adalah memilih tajuk-tajuk yang perlu kita ajar saja sebab kita akan pakai minimum adequate syllabus. Tak perlu ajar semua. Sebab ajar semua lagi dia pening, lagi dia tak tahu apa. Itu yang saya minta. Kita kena buatlah. Benda ni tak salah. Ya, benda ni tak salah. Kan? Jangan takut salah. Okey, kemudian perkara yang kedua adalah tentang pedagogi. Ya, pedagogi ini adalah strategi pengajaran, teaching strategy. Cara nak mengajar. You must know variations of teaching strategy. For example, menggunakan project based learning ya untuk tackle soalan-soalan hot, menggunakan PAK abad 21, menggunakan gallery walk, whatever it is lah. Ya, itu banyak. Dan saya minta lah tuan-puan pengetua kalau dapat sekolah ini memberikan fokus kepada satu aspek pedagogi yang boleh dijadikan showcase kepada orang yang datang ke sini. Kan? Tak kira lah PBL ke, inquiry based learning ke, apa ke. Kan? Jadi maksudnya dia menjadi satu showcase kepada kita. Okey, dan juga pedagogi ni juga dia melibatkan apa yang kita katakan teknologi jugalah. Teknologi juga mungkin lebih hebat teknologi yang digunakan, lebih banyak pedagogi yang boleh digunakan. Sekolah ini tahniah ada LCD. Okey, next. Ini adalah masalah negara dalam semua sekolah di Malaysia. Apakah dia? Iaitu proses pentaksiran. Kebanyakan cikgu akan menulis refleksi yang berbunyi begini. 80% pelajar telah mencapai objektif. Daripada mana you dapat 80%? Apa yang you buat untuk mendapatkan tahu pelajar tu capai objektif? Itu pertanyaannya. Dan saya nampak ramai yang kita tak selesai pengajaran kita dalam bilik darjah kerana aspek pedagogi, aspek pentaksiran ini tak dapat dilaksanakan dengan baik. Kan, tak cukup masa dan sebagainya. Dan di sinilah saya merasakan pentingnya ada bantuan teknologi. Sebab pada masa sekarang kalau kita boleh guna Kahoot, kita boleh gunakan Quizy, maka kita boleh dapat data ataupun maklumat yang lebih terperinci untuk kita buat tindakan apa yang sepatutnya selepas itu. Alright, Jadi itu yang tentang redesign tentang knowledge. Dan redesign tentang skills pula adalah melibatkan banyak-banyak perkara yang melibatkan dengan program-program sekolah, budak masuk bertanding dan sebagainya. Kepada PK Koko, saya mohon supaya cikgu membuat analisa data berapa persen budak kita ini pada setiap tahun yang dia boleh mewakili sekolah. Kan? Jadi kalau dia tak boleh mewakili sekolah, kita kena redesign the curriculum itu supaya kita mengadakan banyak program berbentuk mass participation di peringkat sekolah. Ataupun cikgu boleh menganjurkan apa-apa jua kejohanan ataupun program yang boleh memberikan markah peringkat antarabangsa kepada para pelajar kita.
Yang itu Jadi saya minta benda-benda itu diambil berat lah diambil berat supaya kita boleh membangunkan potensi diri pelajar kita ni dengan maksimum. Okey, sebagai sekolah yang berada dalam Ivy League, saya ingin mencadangkan supaya antara program yang boleh dibuat untuk meningkatkan prestasi akademik khususnya adalah program outreach. Program outreach ni adalah pelajar dibahagikan contohnya kita 4, kita 5 mengikut bab-bab dalam sesuatu subjek, dan mereka ni akan membina orang kata infografik ataupun carta ataupun apa-apa fakta lah, dan kita akan buat stesen-stesen dan pelajar akan pergi untuk mendapatkan maklumat, tapi kena ada dia punya checkpoint, checklist dia lah, dan secara belajar yang lebih menggembirakan. Dan juga bahan-bahan ini cikgu saya nak bagi tahu, bila budak nak exam lagi setengah jam, lagi 40 minit, jangan bagi budak buka buku. The more they read before the exam, the more they forget. Percayalah cakap saya. Saya juga kata, oi, hangpa tidur bohong tidur baca buku Titok buku tu. Sekolah saya buat pameran. Kalau hari tu subjek kimia, buatlah pameran, maksudnya daripada bab 1 sampai bab habis dah 3 5 tu, ada hari budak akan pergi tengok, relax dia refresh balik saja, dia main. Pada masa tu bukanlah baru nak mendapatkan ilmu. Kita pada masa tu hanya untuk refresh our mind saja. Lagi kita baca, lagi kita perasan lah, lagi banyak kita tak tahu. Dan banyak pelajar cikgu yang result dia jatuh sebab dia panik belum masuk exam. Tibalah masanya untuk kita memperkenalkan coding kepada anak-anak murid kita, sebab coding ni akan menjadi the third language of the world. First language could be our native language, second could be English, third is coding language. Dan kalau coding ni selalunya yang saya nampak sekarang ni buat robot, buat drone, itu mahal dan tak ramai budak boleh join. Yang paling murah sekali adalah gamification, budak create game. Budak create game. Okey, future classroom, cuba adakan future classroom, library, digital library. Okey, dan juga saya mohon kalau dapat diadakan jugalah satu simposium tentang pedagogi ke, simposium redesign the curriculum ke, yang mana cikgu-cikgu di sekolah ni akan membentang dan akan dihadiri oleh guru-guru di sekitar Perlis. Because I believe you must do something different. Jadi saya rasa itu sajalah yang saya nak sampaikan Semoga apa yang saya sampaikan ni boleh memberi sedikit sebanyak penambahbaikan kepada sekolah ini. Sebab sekolah ini dia membawa satu nama, dia membawa satu branding yang saya harap akan memberikan kesan yang baik kepada pendidikan negeri Polytechnic. Dan saya insyaAllah Puan Pengetua, cikgu-cikgu sedia membantu. Okey, jadi itu sajalah Jadi terima kasih saya ucapkan kepada pihak sekolah yang sudi mendengar celoteh saya pada hari ini. Jadi kalau ada apa-apa keperluan nak panggil saya ke, nak buat ladap ke, bengkel ke apa ke, bolehlah. InsyaAllah saya sedia membantu lah. Okey, itu pun tujuan saya adalah untuk melatih, untuk grow pengetua guru besar, dan harapan saya semoga pengetua guru besar akan mampu untuk grow cikgu-cikgu dan cikgu-cikgu mampu untuk nurture pelajar. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.